Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sila lihat muka surat 182 ayat ke-38 dalam jilid yang ke-7 tafsir Ibn Kathir. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa 'ada wa thamud wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil wa kanu mustabsirin. Dan juga kaum 'Ad dan Thamud, dan sungguh telah nyata bagimu kehancuran mereka dari serpihan tempat tinggal mereka, dan syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Berkenaan mustabsirin lagi, kalau kita perhatikan, al-maqsud anal ayata awjabat lahumul basira fa'atharu dhalal wal kufr ala ilmin wa yaqinin, walihadha wallahu a'lam dhakara qissatahu min baini qasas sa'iril umami fi surati wasyamsi wa duhaha, li'annahu dhakara fiha inqisaman nufus ila zakiyah ar-rashida al-muhtadiyah wa ila al-fajirati ad-dallati al-ghawiyah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau kita perhatikan ayat ni juga ada kaitan dengan ayat surah Asy-Syams, iaitu menceritakan tentang golongan yang telah pun tersesat ini memilih perkara namanya dhalal dan juga kufur di atas keimanan dan juga keilmuan, walaupun hati cenderung kepada kebaikan atas dasar fitrah, tapi masih lagi milih jalan-jalan kesesatan. Ini samalah dengan firman Allah SWT dalam surah Asy-Syams ayat ke-7, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebagai orang beriman, kita meyakini Allah memberi ilham kepada manusia ni untuk kebaikan dan keburukan, tapi ilham itu yang mana yang diikuti? Kalau seorang itu cenderung kepada perkara kemungkaran, itu yang dipilih, maka Allah SWT tidak menghalang dia untuk melakukannya. Itu atas kekuatan dan juga persediaan dirinya sendiri, kecenderungannya yang telah pun diikuti dengan tenaga yang Allah berikan, maka itu pilihannya. Manakala orang beriman diilhamkan kepada jalan ketakwaan dan mengikutinya. Jadi inilah dinyatakan pada ayat ke-9-10 pula, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang yang menyucikannya dan rugilah orang yang telah pun mengotorinya. Kisah Abu Rigal yang kita baca dalam pertemuan yang lalu, dalam hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Nabi menceritakan akibat buruk yang berlaku pada kaum Thamud ini selepas mereka derhaka. Bukan setakat derhaka, mereka tidak beriman, bukan setakat tak beriman, mereka membunuh unta yang diutuskan, yang dijadikan oleh Allah SWT, yang telah diingatkan Nabi Saleh itu, hadhihi naqatullah, maknanya idhafah ini disyaraf, mana sandaran itu membuktikan ta'zim, menunjukkan kepada keagungan. Ini bukan sebarang unta, ini merupakan unta yang Allah jadikan sebagai pembuktian atau permintaan kamu. Adakah kamu berani memperapa-apakannya? Dan saya telah bacakan kepada tuan-tuan hadis riwayat daripada Abdul Razak, dan begitu juga Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya, Ibn Jarir dalam tafsir Jami'ul Bayan, dan hadis ini merupakan hadis sahih dalam penilaian para muhaqqiqin, muhaddisin, bahawa Nabi mengingatkan para sahabat jangan minta satu perkara itu berlebihan, kerana umat sebelum kamu telah pun derhaka pada Allah. Mereka minta macam-macam, Allah keluarkan dari batu itu unta yang besar dan unta yang boleh mengeluarkan susu untuk satu kabilah minum susunya, tapi mereka telah pun membunuhnya. Lalu telah dihukum oleh Allah mereka ini, bagaimana dikenakan pekikan yang kuat dari langit, suara Jibril AS, dan tanah itu perlu menelan mereka, berlaku gempa bumi, dan mereka semua mati dalam keadaan hina pada hari yang telah dijanjikan oleh Nabi Saleh itu, melainkan seorang lelaki. Jadi riwayat ini disebut sebagai mausul dalam sanad yang lain. Muhammad bin Ishaq dalam kitabnya As-Sirah menyebutkan daripada Ismail bin Umayyah dari Bujair bin Abi Bujair menceritakan bahawa aku pernah dengar Abdullah bin Amr menceritakan, aku mendengar Rasulullah ketika bersama kami berangkat ke Taif, lalu satu perkuburan baginda bersabda, inna hadha kabara Abi Rigal wa huwa Abu Thaqif wa kana min Thamud wa kana bi hadzal harami yadfa'u anhu falamma kharaja minhu asabathu an-niqmah allati asabat qaumahu bi hadzal makani fadufina fihi wa ayatu zalika annahu dufina ma'ahu ghusrun min zahabin wa in antum nabashtum anhu asabtumuhu ma'ah. Ini kubur Abu Rigal, ayah kepada Saqif, salah seorang daripada kaum Thamud. Dulu dia berada di tanah haram, jadi azab itu terselamat, tidak kena padanya, walaupun bangsanya, kaumnya yang ingkar itu semuanya binasa. Tapi bila dia keluar dari tanah haram itu, dia pun ditimpa bencana yang menimpa kaumnya. Di tempat ni Nabi tunjuk, dan dikuburkan di sini sebagai tanda dikuburkan bersamanya satu batang emas. Kalau kamu menggalinya, kamu akan mendapat batang emas itu. Lalu
ramailah orang datang mendengar kata-kata Nabi itu. Memang betul, berbondong-bondong mereka datang dan mengeluarkan batang emas tersebut. Kata Al-Hafiz Abdul Hajjaj Al-Mizi, hadis ini darajatnya Hasan Aziz. Jadi apa yang berlaku pada kaum Nabi Saleh ini, selepas azab itu turun, maka Nabi Saleh telah berpindah dari daerah yang dikenakan azab. Ini yang disebut dalam surah Al-A'raf ayat ke-79. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Ini beritakan tentang Nabi Saleh alaihissalam yang mengajak bicara kaumnya selepas mereka kena azab, dan baginda pergi meninggalkan mereka menuju tempat yang lain dan mengucapkan ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Kankah aku dah sampaikan kepada kamu amanah Tuhanku, tapi kamu tidak mentaati perintahku. Maksudnya aku telah berusaha sedaya upaya untuk menunjuk kamu jalan yang benar, tapi kamu ingkar. Walakin la tuhibbuna an-nasihin. Kamu tidak suka mendengar nasihat. Maknanya sayangnya tabiat dan sifat kamu tidak mahu menerima kebenaran. Oleh sebab itu kamu telah ditimpa azab yang pedih. Dan aku tidak punya alasan atau kuasa untuk melindungi kamu, kerana tugas kewajipanku adalah menyampaikan risalah Allah, menasihat kepada kamu, dan setelah itu aku melaksanakannya. Tapi sayangnya kamu menolak perjuangan ini, maka Allah telah menjadikan apa yang menimpa kamu itu sebagai ibrah kepada orang datang kemudian. Ini samalah dengan kata-kata Nabi kita SAW ketika mengakhiri perang Badar. Maka baginda bersabda, ya ahlal qalib, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan fa inni kad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Wahai penghuni kuburan Qalib ini, adakah kamu mendapati apa yang dijanjikan Tuhan kamu pada kamu ni benar-benar adanya? Kerana sungguhnya aku telah mendapat apa yang dijanjikan Tuhanku sebenarnya memang adalah kebenaran. Ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, bahawa Nabi mengucapkannya ketika hampir beredar dari medan Badar, selepas mayat-mayat jenazah kufar ini dicampakkan ke dalam lubang di situ. Berkenaan dengan peristiwa yang ada dalam hadis dalam sirah Nabi, kita dapat lihat ketika Nabi melalui kawasan Hijr, kawasan dibinasakan kaum Thamud ni. Iaitu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata ketika Nabi bersama para sahabat di Tabuk, baginda dan para sahabat ni melalui lembah Hijr yang merupakan tempat tinggal kaum Thamud dibinasakan. Kemudian mereka mengambil air dari telaga-telaga yang ada di situ, yang dulu kaum Thamud minum di situ. Mereka menimba dan persiapkan tempat air untuk minum. Mereka pun menyuruh mengisi bekas-bekas minuman mereka. Setelah itu baginda berangkat bersama mereka hingga sampai di sebuah telaga di mana unta betina Nabi Saleh dahulu minum dari telaga tersebut. Baginda melarang mereka memasuki tempat orang-orang yang dahulunya pernah diazab. Baginda bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, inni akhsha an yusibakum mithlu ma asabahum fala tadkhulu alaihim. Sungguhnya aku takut azab akan ditimpa ke atas kamu sebagaimana menimpa mereka, maka janganlah kamu masukinya. Jadi Abdullah bin Umar ni dia menuturkan Nabi SAW bersabda ketika baginda berada kat Hijr ni, di kawasan yang terletak antara Tabuk dengan Madinah ni. Kalau ini dekat dengan bandar nama atau pekan ataupun tempat namanya Al-Ula. Nabi bersabda, la tadkhulu ala haula'il qaumi al-mu'adzabin illa an takunu bakin, fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim an yusibakum mithlu ma asabahum. Jangan kamu masuk ke tempat orang yang pernah diazab melainkan dalam keadaan menangis. Jika kamu tidak menangis, jangan kamu masuki, kerana dibimbangi kamu akan ditimpa apa yang telah menimpa mereka. Dalam beberapa riwayat lain disebutkan bahawa ketika melalui kawasan itu, Nabi menutup kepalanya dan mempercepatkan binatang tunggangannya dan melarang para sahabat yang lain masuki tempat tinggal mereka itu kecuali dalam keadaan menangis dan bertaubat kepada Allah SWT. Dalam riwayat lain dinyatakan, fa illam tabku fatabaku khasyata an yusibakum mithlu ma asabahum. Kalau kamu tidak mampu menangis, maka buatlah diri kamu menangis juga, kerana takut akan ditimpa azab yang pernah menimpa mereka. Dalam riwayat disebut oleh Ibn Kathir ini dari Muhammad bin Abu Kabsyah Al-Anmari dari ayahandanya radhiyallahu anhum, dia berkata ketika terjadi perang Tabuk ini, ramailah orang menuju ke kawasan Hijr, masuk ke tempat itu, dan perkara tersebut diketahui oleh Nabi SAW. Nabi telah pun membuat pengumuman, salat jemaah segera didirikan, salatul jemaah rahimakumullah. Selepas lebih lanjut lagi, kemudian Amir bin Sa'ad menceritakan, aku datang kepada Nabi ketika baginda sedang memegang untanya dan berkata, mengapa kamu masuki tempat yang dimurkai oleh Allah? Salah seorang berkata kepada beliau, kami masih takjub terhadap mereka ya Rasulullah. Rasulullah SAW sabda, mahukah kamu aku beritahu satu yang lebih menakjubkan dari hal itu, iaitu seorang dari kamu yang beritahu tentang apa yang terjadi sebelum kamu. Sebab itu istiqamah dan luruskan diri kamu, kerana Allah sama sekali tidak akan peduli dengan azab yang menimpa kamu, dan akan datang satu kaum yang tidak dapat membela diri mereka sedikit pun. Ini menunjukkan satu ketegasan daripada Nabi kita SAW terhadap perkara-perkara yang pernah dihukum oleh Allah ni. Janganlah dijadikan tempat itu tempat sebagai tempat hiburan ke, tempat berjalan ke, tempat untuk menimbulkan rasa kekaguman ke, padahal umat itu merupakan umat yang derhaka kepada Allah SWT. Tamat kita bincang ayat 38, kemudian kita pergi kepada ayat 39 dari surah yang mulia ini. Boleh tuan-tuan rujuk pada muka 182, masih lagi dalam jilid yang ke-7. A'udzubillahi
billahi minasyaitonir rajim. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Sadaqallahul azim. Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman. Sungguhnya Musa telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata, akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang yang luput dari kehancuran itu. Dalam ayat ini membawakan kepada kita tentang senarai lagi golongan yang ingkar pada Allah SWT. Dikemukakan Qarun, dikemukakan Fir'aun, dikemukakan Haman. Melihat dalam kitab-kitab tafsir, susunan yang disebut di sini kata Ibn Arafah dalam tafsirnya, tafsir Imam Ibn Arafah, bahawa bada'a bi Qarun ma'a ta'akhurihi an zamani Fir'aun wa Haman li'annahu amana bi Musa wa kana yahfadhu Taurah. Bahawa nama ceritakan disebut di sini dimulakan dengan Qarun, diikuti dengan Fir'aun, lantas disebut Haman. Ini dipanggil dalam bahasa Arab annahu qasdut tadani. Tadani maknanya menyebut satu yang lebih utama dan yang selepas itu yang kurang utama. Kenapa pula Qarun yang menjadi keutamaan dalam ayat ini? Kerana Qarun merupakan seorang memiliki nasab dengan Nabi Musa. Kan ada sebutan Nabi Musa selepas ayat ini. Walaqad ja'ahum Musa. Jadi mendahulukan sebutan tentang Qarun ini kerana pertautan hubungan kekeluargaan yang wujud di antara beliau dengan Nabi Musa AS. Nasabnya nasab yang mulia, nasab bersama dengan sepupu Nabi Musa AS. Dan Bani Israel ini yang merupakan kelompok ataupun bangsanya Nabi Musa AS tentulah lebih utama daripada bangsa Kipti, kerana bangsa Bani Israel ini asyraf bi anna minhum anbiya, di kalangan mereka ini merupakan nabi-nabi yang Allah utuskan, wal mu'minun bi khilafil Qibt, berbeza daripada Qibti, tidak ada di kalangan mereka yang nanti menjadi nabi dan pengetahuan kita. Ini penjelasan oleh Ibn Arafah. Jadi penyebutan Qarun sebagai mendahului yang lain, ma'a ta'akhurihi an zamani Fir'aun wa Haman, walaupun di sudut keutamaan kedudukan itu Fir'aun lah dengan Haman. Fir'aun ni pemimpin tertinggi, Haman ni orang kanan dia, wazir dia. Qarun ni seorang tajir, seorang ahli perniagaan yang berjaya pada waktu itu. Ini sebutan sedemikian bagi mengingatkan kaum Quraisy yang dibacakan kepada mereka ayat-ayat ini oleh Nabi SAW. Jangan kamu nyangkakan pertautan hubungan keluarga itu akan menyelamatkan kamu. Jangan sekali-kali ada perasaan seperti itu dalam diri kamu. Nabi pernah menjelaskan bahawa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalannya tidak melayakkan dia untuk dapat kedudukan di sisi Allah, maka nasabnya tidak akan memberi apa-apa mata pointer untuk dia, tak akan beri apa kelebihan untuk dia. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalannya tak seberapa, jangan dia mengharap kedudukan, kelayakan, keturunan itu akan memberi syafaat untuknya. Tidak. Kalau dia dah beramal dengan ikhlas, dengan bersungguh, maka keturunan baru boleh membantu. Tapi kalau tidak ada amalan langsung, tiba-tiba mengharapkan keturunan yang mulia menjadi batu loncatan untuk dia ke syurga, itu tidak mungkin berlaku. Jadi ini maksudnya, kata Imam Ibn Arafah, tadani, menyebut yang utama, mengemudiankan yang kurang. Macamlah sebuah hadis, iaitu Nabi SAW menyatakan, asyadun nasi azaban yawmal qiyamati asyaikhu zani wal a'ilul mustakbir wal amirul kadzab. Orang yang paling teruk sekali yang azabnya di akhirat dalam versi ini pada hari kiamat nanti, yang pertama orang tua masih lagi berzina, yang kedua orang miskin tapi takaburnya bukan main sekali, dan al-amir al-kadzab, seorang pemimpin tapi menipu rakyatnya. Jadi penjelasannya, li'annahum laisa lahum da'in al-qudumi al-ma'siyati. Kalau tengok kepada hadis ini, konteksnya bersamaan dengan ayat ini menerangkan sebut tadanni, memulakan yang utama, mengemudiankan yang kurang. Orang yang paling teruk azabnya di akhirat adalah orang tua tapi masih lagi berzina. Padahal zaman tua itu patut diisi dengan peluang mencari ibadah, menambah mana yang kurang, bukan masih lagi berlega-lega dalam dunia sosial yang menjerumuskan dia kepada perkara-perkara, menjemput, mengundang, menarik dia, menggoda untuk melakukan perkara-perkara yang sepatutnya orang muda saja kerjakan. Dan yang kedua yang paling teruk kedudukannya adalah orang miskin tapi masih sombong. Mengapa dia sombong padahal dia tidak ada harta apa-apa pun? Yang ketiga, al-amirul kadzab, pemimpin tapi berdusta kepada rakyatnya. Inilah dia yang dimaksudkan dari sudut turutan penyebutan keutamaan ini. Disebut Qarun kerana Qarun punya hubungan dengan Nabi Musa, dan beliau juga pernah menghafal Taurat, dan hubungan kekeluargaannya tidak akan menyelamatkannya sedikit pun di akhirat. Kemudian baru disebut Fir'aun dan kejahatannya, dan juga Haman. Lalu Allah turuti selepas itu dengan penyebutan walaqad ja'ahum Musa bil bayinati fastakbaru fil ard wa ma kanu sabiqin. Sungguhnya Musa telah datang kepada mereka dengan bawa bukti-bukti, keterangan yang nyata, kan tapi mereka sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Dan Musa telah datang bawa kepada mereka ni bukti, ayat, tanda-tanda yang Allah berikan kepada Nabi Musa ni ada 9. Kalau kita perhatikan, contohnya disebut dalam satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa arsalna 'alaihim tufana wal jarada wal qummal wad dafadi'a wad dam. Kami utuskan kepada mereka yang ingkar ini tufannya, kemudian jaradnya, belalang, qummal, kutu,
dhafadi', katak, waddam dan darah. Apa lagi 4 dia tuan-tuan? InsyaAllah saya akan huraikan perkara ini dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.